لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Alright, so hari ni seram extra. Nampak lain sikit kan. Kita saja nak ubah angin. Alright guys, so kita nak cerita dengan korang tentang dua kisah yang bercampur genrenya. And jadilah kita akan share dengan korang. Korang jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification guys. Kita jumpa dekat video start lagi. Let's roll it. Okay guys, kita nak start dengan cerita yang pertama. Okay, biasa dekat depan aku ada kerusi kan. Ada meja. So sekarang tak ada ni, rasa tergantung. Rasa macam santai betul. Alright, okay, untuk cerita yang pertama ni kita akan cerita dengan korang tentang hiking. Pengalaman hiking ni pun not bad juga tau. Bagi aku pengalaman hiking ni adalah pengalaman yang kita tak boleh jangka lah apa benda yang boleh terjadi, apa benda yang bakal terjadi dan apa yang terjadi waktu itu. Jadi kepada seorang pendaki, dia ni merupakan seorang penggemar untuk aktiviti-aktiviti lasak macam ni. Dia kata dia walaupun dia seorang wanita, tapi benda ni bukan satu halangan untuk dia. Alright, so dia kenali sebagai Juwita. Dia kata nama dia Juwita, berusia 28 tahun ni. Okay, saya nak ceritakan tentang pengalaman saya ketika saya hiking di kawasan yang berdekatan dengan bahagian utara sana. So dia tak mention ada gunung mana, bukit mana. So kita assume je lah yang mana-mana. Okay, dia kata kita orang biasanya akan hiking pagi, lebih kurang 5 pagi macam tu. Kita orang akan naik ke tempat tersebut dan akan turun sekitar 6.30 ke pukul 7 macam tu lah, sebelum matahari naik. Alright, dan jadi dengan cerita kami berlima pada waktu itu berkumpul untuk naik ke atas. Dan macam biasalah aktivitinya bermula, kami pun gerak dan juga orang kata apa, menyusuri perjalanan hutan yang kita pun sebenarnya dah biasa dah lalui tempat tu. Jadikan cerita juga cap, waktu tu saya sedang dalam keadaan datang bulan. Sorry to say, but that is happen on that day. Dalam keadaan tak selesa juga sebenarnya, tapi disebabkan dah berjanji dengan kawan, dah berjanji itu, dah berjanji ini, so nak tak nak kita teruskan juga. Okay, kita pun bergerak ke checkpoint A, dan masuk ke dalam itu. Masuk, semua benda okey cap. Tapi sampai ke checkpoint nombor 3, which is checkpoint C, aku teringat lagi waktu tu ada salah seorang kawan aku kata dia nak berehat di sebuah macam dia ada satu tempat macam anjung tau. Maksudnya ada meja batu, ada kursi-kursi kat situ. Dia kata boleh tak duduk sini kejap, penat ni. Aku dah lama tak daki ni. Mengah lah, pancit lah. Okey, tak apa, duduk lah. So kita berlima pun duduk. Sementara yang penat tu tadi tengah minum air. Dia kata macam tu. So bila dia tengah minum air, kita orang ni berborak lah each other. Waktu tu cap, tengah-tengah dia minum air, kita orang pun tengah leka bergerak. Tiba-tiba dia macam janganlah bergurau macam ni, tak kelakar. Okay, lepas tu kita orang 4 orang kat atas meja. Kita orang pandang dia gurau apa tu. Lepas tu budak perempuan tu pun pusing pandang kita orang pegang botol air. Korang lah main-main tepuk-tepuk belakang ni sampai terbatuk-batuk ni. Orang tengah minum air kan, tak nampak ke? Lepas tu kita orang 4 orang pun macam pandang each other. Sini. Saya pun panggil kawan saya tu, duduk sini, jangan cakap bukan-bukan. Kenapa? Tak ada apa, minum je lah air, duduk. Orang suruh minum duduk, berdiri kenapa? Yelah, jangan tepuk-tepuk macam tu. Orang tersedap, mati kat sini macam mana? Dia kata macam tu. Dia kata tak adalah, orang nak suka duduk je. Waktu tu cap, aku dah jadi pelik. Sebab dia kata waktu tu ada orang tepuk belakang dia. Padahal kita orang berempat ni tengah duduk kat meja tu and borak each other macam tu. Okey lah, cut it short, kita orang pun sambungkan perjalanan sampai ke checkpoint yang kelima cap. Sampai ke checkpoint kelima, ada seorang kawan kita orang ni, dia kata waktu tu dia kata dengan saya lah, Ita, kau jalan dulu Ita dengan dia orang. Sekejap lagi aku ikut. Kau nak buat apa ni? Aku rasa nak terkencing lah. Gila kau, takkan nak terkencing kat dalam ni?
Tak apalah, bukan orang nampak pun. Kita-kita je kat atas ni. Jangan, kita tak tahu apa dekat sini. Alah, tapi aku tak tahan ni. Tak ada, duduk dulu. Waktu tu saya nasihatkan yang ni untuk duduk, dan saya katakan dia, kau duduk sini, jangan yang mana, aku nak beritahu dia orang. So saya pun tinggalkanlah yang seorang ni dan berjalan menuju ke arah yang 3 lagi. Dan saya bagi tahulah 3 orang tu lagi, dia nak pi lah, perut dia sakit. Korang jalan dulu, jadi kita orang follow up, boleh? Dia kata okey. Tapi jangan lama-lama, kita orang tunggu kat checkpoint satu lagi. Okey, boleh. So waktu tu ada orang bertiga pun gerak. Dan waktu diorang gerak tu, Cap, saya pun tak bergerak lah dari situ untuk memastikan diorang dah turun kat sebuah lereng yang ada dekat kawasan tu lah. So bila dah nampak diorang turun, saya perhatikan sekejap, dalam 2-3 minit macam tu dia turun, dan saya pun nak ke arah kawan saya lagi seorang tu untuk periksa keadaan dia lah. So waktu saya tengah tengok mereka ni turun, Cap, saya terdengar ada satu suara yang memanggil nama saya. Juwita. Macam tu. Juwita. Kejap. Diorang gerak, nanti aku datang. Sekejap, tunggu situ. Saya cakap macam tu tanpa menoleh ke arah belakang, sambil mata saya melihat mereka turun daripada area lereng tu. Dan kali ketiga, Cap, dia panggil saya Juwita. Lepas tu aku macam semak lah, aku kata kejap. Lepas tu dalam keadaan semak tu, saya pun toleh. Saya kata apa? Waktu tu, Cap, masa saya toleh ke arah belakang, saya nampak kawan saya yang tadi, yang tengah sakit tu, tengah mencangkung dekat satu pokok besar. Dan di sebalik pokok besar tu ada 3 pokok kecil yang menjalar dekat situ. Dan waktu dalam keadaan sama-sama gelap tu, Cap, saya ternampak 3 lagi kawan saya sedang menjengah daripada celah pokok tu. Dia macam, dia ada 3 kepala lah. Dia ada 3 kepala, tapi muka tu semua kawan-kawan saya yang turun tadi ke depan saya tu. Saya macam, Ma, sini. Apa? Aku sakit perut. Sini lah, Ma. Saya kata dengan kawan saya tu untuk terus datang ke saya. Saya tak suruh dia toleh, saya tak nak dia panik, tapi saya memberanikan diri untuk berjalan ke arah kawan saya tu, dan saya angkat dia. Kau tahan sikit kita turun kejap. Kat sini tak selamat lah, takut ada ular ke apa ke. Kita jalan depan sikit. Okey. Dalam keadaan saya angkat kawan saya tu, saya try jeling, Cap, dekat belakang pokok besar tu. And pokok-pokok kecil tu tadi, mereka masih ada lagi kat situ, Cap. Saya pun angkat kawan saya and berjalan keluar sikit ke hadapan. And waktu tu saya dalam keadaan yang takut, agak panik, saya cuba untuk mempercepatkan langkah untuk turun ke bawah lereng bukit tu, Cap. Dan waktu saya mempercepatkan langkah saya tu, bunyi, dengar. Sekejap. Okay. Saya pun angkat kawan saya and bergerak jalan ke hadapan sedikit, Cap. So dalam orang kata lebih kurang 15 meter lepas saya dah jalan daripada situ, kawan saya ni pun tegur. Dia bagi tahu saya macam ni, Juwita, kau okey tak? Okey, tak apa, tak payah pandang belakang, jalan je. Kenapa tak boleh pandang belakang? Tak payah pandang, jalan je lah. Kau nampak ke? Nampak apa? Lepas tu kawan saya kat sebelah ni, Cap, tiba-tiba dia angkat tangan, dia tunjuk ke arah sana. Tu, sambil saya menoleh ke arah belakang juga pada waktu tu. Masa saya toleh ke arah belakang, Cap, kelihatan ada seorang perempuan keluar daripada belakang pokok besar tu. Oh, lega. Juwita, settle. Dan bila saya toleh ke arah kanan saya, Cap, ternyata tak ada siapa-siapa dekat sebelah saya. Saya pun cepat-cepat berlari ke arah kawan saya yang dekat pokok besar tu. Kau pergi mana? Aku melepas lah tadi kat belakang. Tak tahan tu. Kau ni, dah jom, jalan sekarang. Aku pun sentap kawan aku tu tadi and berlari keluar, and kita orang turun kat bukit tu. Sampai kat bukit tu, kat depan tu, Cap, ada 3 orang kawan saya yang sedang menunggu saya waktu tu. Waktu tu saya tak pergi lagi kat dia orang, Cap. Apa yang saya buat? Saya pusing, saya tengok dia orang melalui celah kangkang. Itu betul orang tua-tua lah. Tapi dia tengok dia punya kaki semua jejak tanah. Dan waktu tu saya terus pergi ke arah dia orang. Dan kawan saya yang kencing ni tadi, dia katalah, weh, tadi ni Juwita, dia kata dia nampak apa tah. Lepas tu saya kata, diam, jalan keluar. And Alhamdulillah, kita orang sempat keluar pada pukul 6.50 pagi. And waktu tu memang saya rasa panik, saya tak nak fikir apa-apa. Dan saya bersyukur saya dapat keluar. And saya anggap apa yang saya nampak tu tadi, mungkin itu sebagai satu rezeki untuk saya. So itulah kisah daripada Juwita kepada kita.
Okay guys, so itulah dia cerita daripada Juwita. Aku buat hiking ni kan, aku tak berani nak cakap benda ni betul ke, tipu ke kan. Sebab kau tahu hutan tu sikit punya luas. Kau tak tahu apa benda kat dalam tu doh kan. Tapi kalau toleh tu nampak kawan-kawan sendiri, tu seram. Okay, untuk cerita yang kedua ni kita turun sikit lah kan. Tadi dah hiking, ini kita nak jalan dekat satu jalan yang mungkin yang mempunyai macam-macam cerita. Waktu ni uish, apa ni? Oh, ini seram ni. Tak apa. Jangan angkat. Benda ni lah boleh orang nak tengok ni. Okay, untuk pengetahuan semua, kita tengah shoot pukul sekian. So, no need to mention lah. Okay, alright. Cerita yang aku nak cerita tu tadi pasal jalan. Pasal satu jalan. Tapi bila benda ni terjadi, aku ada teringat ada satu cerita tentang sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang di mana budak ni dia kena datang office dia pukul 11 malam disebabkan ada something yang tertinggal. Kau nak dengar cerita tu tak? Mesti nak kan? Aku pun takut sebenarnya. Tapi tak apa, kita cerita juga. Itu nama dia Extreme. Okay, alright. Dia kata pada pukul 11 malam aku kena datang office. Disebabkan ada satu dokumen yang aku tertinggal. Yang aku tengah buat something and aku tertinggal something yang aku kalau tak ada benda tu, aku tak boleh habiskan yang something aku buat tu tadi. Okay, cut it short, aku sampai ke office pukul 11.25 malam. Sampai je sana aku parking kereta. Keadaan lengang. Kau bayangkan, office dekat area sini memang tak ramai orang akan lalu di waktu malam. Okay, dekat area mana? Dekat area Johor Bahru, dia kata. Okay, waktu ni 11.25 malam. Sampai je aku terus turun, kunci kereta, aku buka password, aku naik atas. Sampai ke tingkat yang kedua. Aku pun buka pintu office, aku masuk. Gelap gelita. Dan bila aku masuk, waktu tu aku dah ada rasa yang kurang menyenangkan. Biasalah, kita dah sorang-sorang datang kan. Of course lah, rasa takut tu memang ada. Okay, kita orang punya office ni adalah office untuk agensi-agensi pelancongan. Okay, so kita orang ni banyaklah kertas, banyaklah file dan sebagainya. And aku perlu berjalan lebih kurang 3-4 bilik sebelum sampai ke meja aku. Office aku agak luas juga, dia macam wisma sikit. Okay, Masuk ke dalam bilik yang pertama, aku melepasi satu department. Masuk bilik kedua, satu lagi department. Ketiga, 3 department. And yang keempat adalah department aku sendiri sebelum aku sampai ke meja aku. Okay, cut it short sekali lagi. Aku selamat sampai ke meja aku. Waktu aku sampai kat meja aku tu, aku tengok file aku yang aku perlu angkat. Aku tak nyalakan lampu office, aku hanya nyalakan lampu handphone yang ada. And waktu tu aku dalam keadaan yang agak cepat sikit lah, nak laju lah kan. Aku datang, ambil dokumen, betul balik. Itulah yang aku set kat dalam kepala otak ni. So sampai dekat meja tu, aku nyalakan lampu and aku angkat dokumen-dokumen yang ada situ and aku jumpa. So aku pun jumpa aku pun tarik dokumen tu, aku pun baca. Aku suluh baca. Betul lah ni. So lepas aku dah baca aku pun tutup dokumen tu untuk aku pegang dan keluar daripada situ. Waktu tu aku tutup dokumen aku alihkan tangan aku ke kiri. Lampu aku masih di sini. Waktu aku tarik tu dekat bawah pantulan lampu aku tu, bawah meja aku tu, aku nampak ada jari masuk dalam. Ya serius itu yang aku nampak waktu tu. Aku macam what? Apa tu? Waktu tu aku ingat lipas ke, cicak ke kan. So aku pun tunduk untuk periksa. Apa benda kat bawah ni? Aku suluh kat bawah. Tak ada apa. Apalah aku fikir ni. Dah gerak lah. So aku pun angkat file aku and berjalan keluar daripada pintu yang keempat tu tadi. So aku kena tempuh lagi lah 4 pintu sebelum aku sampai ke pintu luar. Sampai ke pintu ketiga aku terdengar satu bunyi agak menyeramkan pada waktu itu. Aku dengar bunyi macam ni. Bunyi macam tu. Tapi dekat situ tak ada orang Aku dengar. Wah, power betul lah. Apa jenis buat tu? Nantilah. Sibuk. Wah, banyak power. Super power. Ini super power tongkat Ali dan minuman coklat tongkat Ali.
Ini super power kacik Fatimah dan minuman coklat kacik Fatimah. Dan ini super power kopi O teh tarik dan bijiran O. Ini super power memberi anda tenaga. Aku mau juga. Macam tu. Dia macam bunyi orang macam mana? Orang buat macam tu lah dekat kau sebelah telinga kau kan. Aku dengar bunyi tu, and sepanjang jalan aku nak menuju ke pintu yang kedua tu, aku dengar bunyi tu. And waktu aku sampai ke pintu yang ketiga tu cap, dekat sebelah tu ada rak kertas tau. Out of nowhere cap salah satu daripada bandel kertas tu jatuh dekat sebelah kiri aku. Bersepar kertas dekat situ. Wish aku macam, ni apa benda pula ni, kertas ni boleh jatuh ni kan. Dan waktu aku tengok kertas tu jatuh macam, aku dah terperanjat dah. Tapi aku ambil inisiatif untuk aku cepat-cepat nak balik lah. Masa benda tu jatuh cap, aku dah macam blank lah sekejap. Dah blank tapi cuak lah. Yang fikir dalam kepala otak aku waktu tu, aku nak lari keluar je. Dan sampai je aku kat pintu tu cap, aku pun pusing tombol tu cap. Waktu aku pusing je tombol tu cap, aku terdengar sekali lagi cap bunyi yang tadi aku dengar. Bunyi tu dekat sebelah telinga aku, sangat dekat. And aku pun tolak pintu yang kedua ni, dan aku masuk ke department yang ketiga. Aku pun tutup pintu tu. And waktu aku tengah tutup pintu tu cap, aku terdengar bunyi orang bercakap di sebalik pintu tu tadi. Bunyi dia macam ramai cap. Aku pun buka pintu tu. Sunyi, tak ada orang. Aku tengok kiri, aku tengok kanan, tak ada. Trum, aku tutup balik. Aku dengar bunyi tu. Aku cakap, makin pelik lah office ni. Dah mampus lah, aku nak lari lah. So aku pun nak ambil inisiatif daripada pintu ni, nak ke pintu ni, aku berlari cap. Aku berlari sampailah aku ke pintu yang terakhir. Aku try buka tombol tu, dan aku masuk ke pintu yang terakhir sebelum aku sampai ke pintu yang ke depan. Pintu yang kat depan tu. Dan sampai aku dekat bilik ujung tu cap, aku tak tahu kenapa waktu tu aku rasa bulu roma aku mana. Orang kata naik. Dan dia rasa macam segam gila lah kat situ. Mungkin itu perasaan takut aku. Dan aku pun berjalan untuk menuju ke pintu keluar. Dan sampai je aku kat pintu keluar tu cap, aku pun buka pintu tu macam ni tau. Buka pintu tu macam ni. Dan waktu aku buka pintu tu cap, aku nampak depan aku ada 4 orang berpakaian pejabat sedang berjalan ke arah aku. Dan melepasi aku. Diorang jalan tegak je cap, pakai baju pejabat macam biasa. Perap dia jalan. Dia lepas aku. Aku pun tengok jam. 12 suku. Dia siapa pula? And diorang tak bercakap, tak tegur each other. And aku tengok diorang berjalan sampai ke arah pintu satu lagi tu. Dan sampai je dekat pintu satu tu lagi cap, diorang hanya berdiri tegak and tak buat apa-apa. Aku pun pelik. Aku tengok je lah 4 orang ni apa hal. 4 tu lelaki cap. Aku macam apa hal ni? Diorang ni siapa? Tapi aku tak boleh lah belah macam tu je. Kalau kok diorang ni rompak ke apa, tak nanya aku. Check CCTV aku ada kat situ. So aku pun pusing untuk pergi ke 4 orang yang tadi. Dan aku pun berjalan jap menghampiri 4 orang tu tadi. Cik siapa Saya tak pernah nampak pun. Cik. Waktu aku tengah tegur tu cap, tiba-tiba cap, 4 tu terus berjalan ke hadapan sedikit, menghampiri dinding yang ada dekat situ. Cik. Diorang hantukkan kepala diorang cap dekat dinding tu. Cik. Lepas tu 4 sama. Tung. Dia ketuk. Waktu tu apa lagi? Takkan aku nak join dia ketuk juga? Aku pun keluar lah. Aku keluar daripada situ. Aku lari turun ke bawah sampai dekat area kereta aku tu. Aku tengok atas, memang cuak gila. Aku ambil gambar cap. Aku ambil gambar office aku tu daripada bawah and pancar ke atas. Dan waktu tu aku ternampak dekat atas tu cap, dia macam ada langsir tau. Langsir dekat atas tu cap, dia macam tiba-tiba ada orang tarik tau langsir tu macam.
Susah lah nak cakap macam mana. Tapi itulah dia yang dia nampak. Dia masuk kereta waktu tu menggigil, peluh-peluh. Sampai kat rumah aku cerita kat housemate aku. Housemate aku pun kata benda ni menyeramkan. And Alhamdulillah lah malam tu tak ada apa-apa gangguan. And besok tu aku datang kerja, aku bagi tahu office mate aku yang lain. And guess what guys, sampai je kerja waktu tu aku bagi tahulah yang ada kertas jatuh apa semua. Tapi orang dekat department tu kata masuk-masuk tak ada apa-apa pun, tak ada kertas jatuh, tak ada nampak benda-benda yang pelik. So ya, akulah kot yang pelik malam tu. So itu ada guys cerita dia. So kesimpulannya, jangan datang dekat tempat yang sunyi di malam-malam hari. Alright guys, so itu dia 2 kisah yang aku nak ceritakan untuk seram ekstra ni. Korang rasa mana lagi best, 1 ke nombor 2? So kita akan jumpa di video akan datang guys. InsyaAllah kita akan cerita lagi kat korang. So yang mana belum tengok lagi Seram Isnin, boleh pergi klik tengok marathon terus sampai Rabu ni. Ada 5 cerita seminggu. Kita jumpa di video akan datang lagi. See you guys. Assalamualaikum. Ciao. Bye.